Pembelajaran yang berterusan memberi motivasi kepada manusia agar mengupaya diri dalam menguasai ilmu, menerapkan nilai murni dan meluaskan pengalaman dalam kehidupan supaya individu ini dapat memikul tanggungjawab dalam berbagai peranan dan keadaan dengan yakin serta kreatif dalam menghadapi segala cabaran dalam hidup. Topik hari ini kita bawakan khas untuk anda, pendidikan keluarga Malaysia. Bersama kita pada hari ini yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahta Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Syirul. Alhamdulillah. Hari ini bulan 12 Datuk. Saya. Kalau kita ikutkan dalam tempoh agak 2 tahun ya Datuk kita menghadapi pandemik COVID-19 ini dan sinonim dengan keluarga Malaysia itu sendiri. Dan apa sebenarnya yang Datuk lihatkan cabaran pendidikan kini dalam norma baharu keluarga Malaysia terutamanya dalam kalangan mahasiswa terpaksa berdepan dengan cabaran ini. Dan apa yang Datuk dapat lihat kualiti daripada cabaran-cabaran yang mereka perlu hadapi itu sendiri. Okey, terima kasih Syirul. So kalau kita lihat dari segi sejarahnya macam Syirul sebut, kita di Malaysia dan juga di dunia, kita mula dilanda dengan pandemik COVID pada bulan Mac 2020 dan sehinggalah pada tahun ini lebih kurang 2 tahun seperti mana yang kita sedia maklum. Dan kita sebenarnya dari segi kaedah pembelajaran kita telah pun dibiasakan dengan kaedah konvensional semenjak kita mencapai kemerdekaan di mana proses pembelajaran lebih dilakukan secara bersemuka dan pembelajaran secara online ini merupakan satu terma baru yang diperkenalkan dalam negara dan juga di dunia semenjak pandemik COVID. Dan sudah pasti dalam keadaan sedemikian pelajar-pelajar, mahasiswa di sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya akan merasa sedikit tidak biasa, sedikit kekeliruan dan sebagainya termasuk daripada barisan pensyarah, barisan guru dan juga barisan pelajar termasuk barisan ibu bapa. Tapi langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia dan sebagainya telah dapat merungkai pelbagai masalah dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat prestasi kualiti kita daripada semasa ke semasa walaupun kita dilanda pandemik masih lagi kita berada dalam keadaan yang baik dan perkara itu telah pun dibuktikan daripada penarafan ataupun ranking yang dikeluarkan oleh pihak QS baru-baru ini di mana negara kita masih lagi di antara negara-negara terbaik dalam konteks kualiti dan pihak MQA sentiasa memastikan kualiti pendidikan dalam Malaysia ini sentiasa dijaga dengan begitu rapi supaya produk-produk hasil-hasil yang kita keluarkan dalam konteks mahasiswa dapat diterima pakai oleh majikan dalam negara dan juga di luar negara. Baik, saya suka konteks menjaga kualiti pendidikan dengan rapi, tapi kadang-kadang ada juga yang membebankan saya kira. Sebab saya bagi contoh satu situasi yang mana satu mahasiswa ini di peringkat diploma ataupun asasi mereka sudah ambil satu subjek ini secara asas di diploma ataupun asasi. Bila mereka menerus melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana muda, subjek yang sama, silibus yang sama perlu dipelajari dan membebankan mereka untuk tambah lagi masa dalam tempoh ijazah sarjana muda itu sendiri. Ini adalah satu bebanan ataupun ini adalah KPI daripada MQA sendiri. Sebenarnya apa yang telah kita buat di peringkat MQA, kita telah berikan beberapa flexibility kepada semua universiti awam dan juga universiti swasta dalam negara kita supaya boleh melihat kesetaraan, keseimbangan di antara kursus-kursus yang pernah diambil di peringkat diploma kepada master dan sebagainya. Kita panggil vertical dengan horizontal transfer credit. So dalam konteks ini sekiranya pelajar itu telah pun mengambil beberapa kursus di peringkat diploma dan kursus yang sama juga ada ditawarkan di peringkat ijazah, maka mereka sebenarnya sewajarnya diberikan pengecualian. Dan ini adalah bidang kuasa yang telah kita berikan kepada universiti masing-masing untuk membuat keputusan dan senat universiti tersebut boleh membuat keputusan sama ada menerima ataupun sebaliknya. Dan kadang-kadang saya tahu ada setengah-setengah universiti mereka melihat skop ataupun subjek-subjek ataupun tajuk-tajuk yang ada dalam bidang tersebut sekiranya didapati tajuk itu sama maka memang dapat dipindah kredit ataupun mereka tidak perlu lagi mengambil kursus tersebut. Tapi sekiranya ada perbezaan mungkin itu di antara kemungkinan yang menyebabkan pelajar mengambil kursus yang sama tapi kandungannya mungkin berbeza. Tapi secara umum MQA telah memberi kebenaran untuk mereka pindah kredit ataupun transfer kredit daripada program diploma kepada program ijazah sekiranya kursus itu adalah kursus yang sama dan ini tidak akan membebankan pelajar sebenarnya. Okey, baik. Saya suka dengan kata kunci memberikan kuasa veto kepada universiti-universiti, IPT untuk merangka sendiri undang-undang dalam universiti itu sendiri. Tapi kalau kita ikutkan ada beberapa universiti yang saya kira mahasiswanya agak ramai. Lambakan graduan ataupun lambakan mahasiswa itu memang sangat ramai. Jadi dalam konteks ini saya kira yang masuk ke universiti itu ramai dan saya dapat statistiknya juga yang keluar pun ramai. Jadi ini adalah satu konsep mungkin mesra lulus oleh universiti. Okey.
Jadi akreditasi itu kualitinya bagaimana, Datuk? Saya melihat kita secara peribadi dan juga daripada pihak MQA, kita tidak boleh menyatakan bahawa yang masuk ramai, yang keluar ramai, justru kita membuat andaian bahawa adalah mesra lulus. Sebenarnya kualiti yang ditawarkan oleh Malaysia, dan ini merupakan bukan kata-kata orang Malaysia tapi telah pun diberi pengiktirafan. Apabila universiti dalam Malaysia telah pun disenarai di antara 100 universiti yang terbaik, top 100 university in the world, dan mereka melihat semua angle, termasuklah kualiti pelajar, termasuklah kualiti pensyarah, termasuklah soalan-soalan peperiksaan dan sebagainya dinilai, dan begitulah rumusan dijadikan sebagai universiti terbaik ataupun sebaliknya. Jadi dengan menyatakan bahawa ramainya pelajar daripada Malaysia ataupun daripada IPT keluar, itu menunjukkan bahawa kita mesra lulu dan sebagainya, merupakan satu anggapan yang kurang tepat, kerana kita sentiasa memantau, dan pelajar-pelajar yang tidak mencapai tahap minimum untuk dikeluarkan ataupun lulus, mereka tidak akan berjaya melalui proses tersebut. Jadi insya-Allah dalam konteks Malaysia, seperti mana yang saya sering kali sebut, memang kualiti pendidikan merupakan agenda utama, dan ini merupakan hasrat yang berhormat Menteri Pendidikan Tinggi sendiri untuk memastikan kita sebagai pendidikan hub, pendidikan global di peringkat antarabangsa, supaya kita menjadi hub untuk menarik lebih ramai minat pelajar-pelajar asing untuk datang ke Malaysia. Dan perkara ini berlaku hanya apabila kita dapat melahirkan ataupun menawarkan program-program yang berkualiti. Okey, baik. Saya lebih tertarik kepada langkah MQA seterusnya. Kalau kita ikutkan dalam tempoh pandemik ataupun sebelum pandemik sendiri, 8 tahun sebenarnya kualiti pendidikan ataupun pencapaian mahasiswa itu sendiri dalam pendidikan akademik dan sebagainya semakin cemerlang. Jadi adakah MQA adalah akan merangka satu mungkin undang-undang baru, ada fokus baru untuk golongan-golongan yang dah cemerlang. Jadi mungkin bila lambakan graduan yang pada tahap itu, mungkin di masa depan mungkin akan ada sedikit kekacauan di masa depan. Sebenarnya kalau kita lihat trend dunia pada hari ini, bukan sekadar di Malaysia, kecemerlangan, definisi kecemerlangan yang diguna pakai pada hari ini sudah tidak sama seperti mana yang pernah digunakan pada zaman dahulu. Mungkin pada zaman saya, kecemerlangan akademik diukur semata-mata berdasarkan pada kualiti akademik. Tapi pada zaman sekarang, kecemerlangan itu diukur di luar daripada kecemerlangan akademik. Kecemerlangan akademik itu adalah satu perkara asas, tapi sekiranya mereka ingin cemerlang di dunia kerjaya, mereka perlu memiliki elemen-elemen tambahan. Dan elemen tambahan inilah yang telah diberikan ruang oleh pihak MQA kepada universiti-universiti awam dan juga swasta untuk mereka merangka program yang boleh memberi nilai tambah kepada pelajar-pelajar mereka, kerana nilai tambah inilah yang akan membezakan pelajar mereka dengan pelajar lain, dan nilai tambah inilah yang boleh menjadikan pelajar mereka boleh bersaing sama ada peringkat nasional ataupun antarabangsa. Okey, baik. Saya boleh simpulkan daripada jawapan Datuk itu, mungkin IPTA dan juga IPTS ingin melahirkan graduan yang holistik dan juga berdaya saing. Saya kira kalau ikutkan dari segi graduan bahagian teknikal, graduan mungkin kejuruteraan dan juga graduan-graduan undang-undang dan sebagainya, mungkin dua cabang berbeza. Jadi keholistikan itu sendiri, bagaimana mereka untuk berdaya saing dalam sektor yang berbeza itu sendiri? Saya membahagikan kepada dua. Satu, kemahiran teknikal. Kemahiran teknikal itu adalah bidang pengajian yang mereka ikuti, sama ada perundangan, engineering ataupun sebagainya. Itu bahagian teknikal yang akan diterjemahkan dalam transkrip mereka, yang dilihat dalam bentuk CGPA mereka, sama ada 4.0, 3.5 dan sebagainya. Tapi kita juga perlu melihat yang dipanggil sebagai holistik, kemahiran-kemahiran insaniah mereka. Kalau kita lihat blueprint di pengajian tinggi, kita ada 10 shift paradigma, dan kita shift yang pertama adalah untuk melahirkan pelajar holistik yang berciri-cirikan keusahawanan, dan ini merupakan satu nilai tambah yang kita pastikan perlu ada di antara kemahiran insaniah yang perlu ada, misalnya kemahiran kepimpinan, pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini perlu diterjemahkan, dimanifestasikan oleh pelajar itu, supaya mereka bukan sekadar hebat dalam bidang akademik, tapi dalam masa yang sama mampu menunjukkan kemahiran ini, kerana di peringkat sana, di luar sana, majikan-majikan lebih menilai kemahiran insaniah dengan syarat mempunyai kemahiran akademik yang mantap. Jadi kalau kita hanya datang untuk menghadiri temuduga sekadar membawa kelayakan akademik, tidak ada kemahiran insaniah, maka di situlah kecundangnya kita dalam temuduga. Baik, saya kira kalau dalam tempoh pandemik ini hampir 2 tahun ataupun mungkin lebih daripada 2 tahun. Kalau daripada diploma, mungkin ada diploma yang 3 tahun ataupun matrikulasi dah 2 tahun. Jadi tempoh mereka berada di kampus itu kurang kalau ikutkan dalam tempoh pandemik ini sendiri. Jadi macam mana nilai holistik itu, kurikulum itu dapat diterapkan dalam tempoh pandemik yang saya kira daripada tahun 1 sampailah ke hujung tahun mereka belajar pun tak masuk-masuk ke kampus. Saya ada dalam ceramah-ceramah sebelum ini, saya melihat
pandemik COVID-19 ini sebagai satu blessing, sebagai satu rahmat kepada kita. Kita tidak melihat dalam konteks yang negatif. Kerana dengan adanya pandemik ini, maka dia dapat menajamkan lagi elemen-elemen kemahiran insaniah. Kita belajar dekat rumah. Bagaimana kita boleh meningkatkan kemahiran pembelajaran kita untuk dalam keadaan yang berbeza sebelum ini. Maka di situlah ada elemen-elemen critical thinking, penyelesaian masalah. Bagaimana saya nak menyelesaikan masalah? Bagaimana saya nak berkomunikasi dengan pensyarah saya secara dalam talian? Bagaimana saya ingin bekerja dalam kumpulan? Maka perkara-perkara ini, kreativiti yang timbul akibat pandemik ini adalah satu sumber yang sangat signifikan untuk menajamkan ataupun meningkatkan kemahiran insaniah. Baik, itu jadi kalau dalam temu duga nanti, masa dia menghadiri temu duga, apakah pengajaran yang anda pelajari semasa 2 tahun dilanda pandemik? Maka dengan mudah dia menjawab, dengan adanya pandemik ini, saya boleh meningkatkan penguasaan saya dalam bahasa Korea. Umpamanya. Dengan sebab pandemik inilah saya boleh belajar bahasa Jerman. Ini merupakan satu perkara yang perlu dilihat oleh mahasiswa di luar sana. Okey, baik, kita ambil dalam sudut yang positif. Nanti saya nak tanyakan kepada Datuk. Tadi kita cerita berkenaan dengan cerita belajar di rumah. Tapi saya nak cerita kalau tak belajar tapi dapat akreditasi. Tapi selepas ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Bertemu kembali dalam Lensa IPT, masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatta Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Dan pastinya topik hari ini berkenaan dengan pendidikan keluarga Malaysia. Berkenaan dengan apel ataupun yang diwujudkan oleh MQA itu sendiri. Mereka ini golongan yang mendapat kelayakan akademik tanpa sebarang melalui proses pendidikan konvensional. Dan saya kira ini adalah satu langkah yang mudah, namun tersoal di kualitinya. Jadi kalau ikutkan, bagaimana proses apel ini berjalan, Datuk? Okey. Terima kasih. Satu soalan yang saya rasa sangat menarik dan menjadi satu perkara yang menarik minat ramai masyarakat, dan ini selari dengan agenda kementerian kita seperti yang berhormat Pendidikan Tinggi menyatakan bahawa kita ingin menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global untuk menarik lebih ramai. Maka dengan itu kita perlu memperbagaikan produk, dan produk yang terkini yang dikeluarkan oleh pihak MQA ialah apel. Itu proses pembelajaran yang berasaskan kepada pengalaman-pengalaman yang lepas. Dalam konteks ini, pihak MQA telah pun memperkenalkan 3 jenis apel, iaitu apel A, apel C dan juga apel Q. So kalau kita menggunakan apel C ini, apel A adalah pengalaman-pengalaman lampau yang telah kita miliki sama ada 10 tahun, 15 tahun ataupun 20 tahun ataupun 25 tahun, boleh diadunkan, dinilai semula untuk dijadikan sebagai satu asas atau sebagai satu perkara kriteria untuk dimasukkan ke dalam universiti. Maksudnya kalau konvensional saya memerlukan SPM, STPM dan sebagainya, tapi menggunakan apel A saya tidak perlu ada SPM, saya tidak perlu ada STPM, cukup dengan pengalaman-pengalaman lampau yang akan dinilai oleh IPT yang terlibat, dan sekiranya dia layak sampai ke tahap maka dia boleh masuk ke universiti dan mengikuti program pengajian sama seperti pelajar-pelajar yang masuk melalui SPM, STPM dan sebagainya. Itu apel A. Kemudian apel C pula adalah boleh kita transfer kredit, pindah kredit berasaskan kepada pengalaman-pengalaman lampau. Misalnya pengalaman-pengalaman sebelum ini beliau mempunyai pengalaman dalam bentuk keusahawanan, perniagaan dan sebagainya selama lebih kurang 15 tahun untuk membolehkan dia dipertimbangkan untuk masuk kepada program ijazah. Maka dinilai pengalaman-pengalaman 15 tahun dan didapati bahawa dia bersamaan dengan 30 ataupun 40 kredit hours jam. Jadi dia boleh masukkan 30, maksimum kita boleh terima 30 jam kredit, dimasukkan ke dalam programnya. Kalau ijazah dia memerlukan 120 kredit untuk bergraduat, maka dalam konteks beliau hanya perlu menyiapkan lebih kurang 90 kredit sahaja kerana telah pun diambil kira pengalaman-pengalaman yang lepas. Produk yang terbaru, yang terkini yang mendapat sambutan begitu ramai dalam kalangan masyarakat kita ialah apel Q, di mana apel Q ini kita menggunakan pengalaman-pengalaman lampau sama ada 10, 15, 20, 25 tahun untuk kita terus berikan degree ataupun kelayakan akademik sama ada diploma. Kalau pengalaman lampaunya sekitar 10 tahun, mereka layak untuk diberikan ijazah diploma. Kalau 15 tahun, ijazah pesarjana muda. Kalau 20 tahun, master. Dan kalau 25 tahun, doctorate program. Tetapi mereka perlulah melepasi 4
assessment ataupun penilaian. Yang pertama, mereka perlu menyediakan portfolio, membuktikan mereka ada pengalaman-pengalaman tersebut sepanjang masa yang sepanjang tempoh. Kemudian mereka perlu lulus dalam challenge test. Kemudian mereka ada lawatan tapak untuk melihat sama ada deklarasi mereka itu betul ataupun sebagainya. Dan yang akhir mereka perlu menyiapkan satu laporan ataupun milestone. Maka di situ ada sedikit viva, soal jawab, dan sekiranya mereka lulus keempat maka mereka berhak untuk mendapat diploma, master, ijazah ataupun doktorat, dan kualitinya adalah sama seperti mana yang mereka melalui program konvensional. Baik, apel A, apel C dan apel Q. Tiga apel ni ataupun tiga produk oleh MQA ini saya kira ada kelebihan dan juga kebaikan yang tersendiri dalam satu-satu produk yang dikeluarkan. Namun saya tertarik dengan apel A dulu sebenarnya. Apel A. Kalau kita ikutkan mereka ini tidak perlu syarat minimum daripada untuk memasuki ataupun mengambil apel A ini. Jadi saya kira bagi mereka yang tidak ada asas langsung dalam pembelajaran akademik dan sebagainya, dan bila mereka masuk ke universiti, mereka perlu loncat kepada satu silibus yang mereka tak pernah jumpa sekalipun. Jadi bagaimana Datuk bayangkan mereka ini dapat keluar daripada universiti itu, bergelar graduan daripada universiti itu adalah graduan yang berkualiti itu sendiri? Apel A seperti mana yang saya sebut ada tujuannya untuk kemasukan. Dia menggunakan A itu sebagai admission. Dan seperti mana yang Syarul sebut tadi, bahawa mereka yang masuk melalui apel ni dia tidak melalui kaedah convention. Maksudnya contoh, saya sekarang berumur 50 tahun. Contoh, bukan umur yang sebenar. Itu bukan umur sebenar. Bukan umur yang sebenar. Jangan bagi tahu umur sebenar. Okey, saya berumur 50 tahun. Semenjak 25 tahun yang lepas, saya telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam perniagaan. Okey. Tapi saya tidak ada degree, tak ada diploma dan sebagainya. Saya mahu mendapatkan sekurang-kurangnya sebelum saya menjangkau umur 60, saya mahu sekurang-kurangnya ada ijazah. Maka saya akan bawa segala pengalaman-pengalaman saya yang lepas, saya akan bentangkan kepada universiti yang saya berminat. Kalau dalam konteks ini kata UPSI, maka dekan universiti tersebut akan melihat program-program yang ada di UPSI dalam bidang keusahawanan selama 4 tahun. Mereka matchkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Dan apabila mereka lihat tahun 1 perlu ada introduction, ada teori dan sebagainya. Dan melihat pengalaman saya berdasarkan portfolio, mereka kata, oh dia sudah ada. Tahun 2 pun dia sudah ada. Tahun 3 dan sebagainya. So dia kira-kira dan sebagainya, oh ini boleh kita terima sebanyak 30 jam kredit, dan daripada kalau ikut konvensional dia mungkin masuk tahun 1. Tapi oleh kerana pengalaman saya yang lepas, dah boleh melangkau tahun 1, mungkin tahun 2 saya terus masuk tahun 3 dan saya hanya mahu memerlukan 2 tahun saja untuk bergraduat. Dan saya pasti pengalaman, perbincangan, hujahan yang dikeluarkan oleh calon ini jauh berbeza dengan pelajar-pelajar konvensional. Okey, baik. Saya cuba bayangkan, andai saya adalah seorang pemilik syarikat, katakan syarikat kejuruteraan anda kata. Dan ada seorang datang kepada saya yang ingin memohon kerja yang sudah ada pengalaman 20 tahun katakan. Tidak ada SPM, tidak ada diploma, tidak ada degree, namun ada sijil apel. Dan kalau kita ikutkan daripada kualiti kerjanya, kita tahu daripada syarikat itu syarikat ini. Namun dia menggunakan sijil degree, apel degree untuk masuk ke syarikat saya, dan saya kira kualitinya agak masih diragu-ragukan. Sebenarnya sijil apel, ijazah apel, diploma apel dan sebagainya adalah ijazah yang telah pun mendapat pengiktirafan daripada JPA dan juga badan-badan ataupun di negara-negara luar. Misalnya kalau kita tengok di Amerika pun sudah ada apel, di UK juga ada apel, di Jepun juga ada apel. So kita sebenarnya sebelum kita memperkenalkan apel ni, kita telah pun membuat benchmark dengan negara-negara tersebut. Itu sebab apabila kita melahirkan, misalnya kita ada seorang pelajar Malaysia pada hari ini yang sedang membuat apel golf di Los Angeles. Dan ini merupakan contoh, dan sebenarnya kualitinya adalah sama dan tidak ada perbezaan kerana kualiti dari segi pengajaran dan pembelajaran sentiasa dipantau oleh universiti yang terlibat dan juga pihak MQA. Okey, baik. Kalau kita ikutkan di negara-negara maju pun sudah mulakan gerakan ini, apatah lagi kita sebagai negara yang membangun perlu ikut turut serta. Namun dari segi penyertaan kepada MQA itu sendiri, kalau kita ikutkan untuk masuk ke universiti melalui UPU dan sebagainya, bagaimana cara untuk memohon
Untuk apel? Untuk apel. Sebenarnya untuk apel, apa yang perlu dilakukan oleh calon-calon yang berminat, yang pertama mereka akan menghantar. Kalau mereka mahu memasuki melalui apel A, mereka boleh menghantar permohonan mereka kepada universiti-universiti yang telah pun mendapat tauliah daripada MQA untuk membuat penilaian apel A tersebut. Ada lebih kurang puluhan universiti juga yang telah mendapat pengiktirafan tersebut, dan selepas mereka disahkan oleh universiti tersebut akan maklumkan kepada pihak MQA, dan MQA akan mengeluarkan satu sijil yang menyatakan bahawa pelajar tersebut layak untuk dipertimbangkan untuk kemasukan melalui apel A. Dan begitulah untuk apel C dan juga apel Q. Okey, baik. Kalau kita ikutkan menepani cabaran pandemik COVID-19 ini, Datuk, mungkin apa yang MQA harapkan untuk kita sama-sama timbal balik dari segi akademiknya, dari segi kurikulumnya, supaya seimbang kedua-duanya. Yang pertama, KPI ataupun hasrat universiti itu sendiri ingin melahirkan graduan yang holistik dan juga yang berdaya saing. Pada masa sama, mereka dalam tempoh pandemik ini sedang berdepan dengan cabaran yang saya kira tidak pernah berlaku seumur hidup mereka. Dan apa antara harapan dan juga nasihat Datuk? Harapan kita di peringkat MUKA, yang pertama kita ingin membawa Malaysia ni di peringkat global supaya kita menjadi hub pendidikan global di mana ramai dalam kalangan masyarakat luar akan memilih Malaysia sebagai destinasi pendidikan mereka, seperti mana yang dihasratkan oleh pihak kementerian untuk mencapai lebih kurang 250,000 pelajar. Dan kita juga mengharapkan untuk membolehkan hasrat yang tercapai, kita memohon semua universiti awam, swasta begitu aktif ataupun proaktif untuk memperkenalkan produk-produk baru, program-program baru dan terkini supaya minat dan tarikan boleh dilaksanakan terutama kepada pelajar-pelajar antarabangsa. Okey, baik. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Shahtar Sabran, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Saya percaya hasrat dan juga apa yang ingin MQA capai akan berjaya satu hari nanti, dan pastinya akan disambut baik oleh seluruh keluarga Malaysia pastinya. Kerana pembelajaran harus dilakukan tanpa henti, Datuk, sebab bukan sahaja untuk menggulung sebuah sijil tapi juga untuk menaik taraf kehidupan diri sendiri dan keluarga. Dan jangan ambil enteng data pendidikan, kerana pendidikan itu adalah salah satu tunjang utama pembangunan negara. Jadi ayuh keluarga Malaysia, kita bersama-sama perkasakan negara, sama-sama menyokong dan memulihkan ekonomi negara, dan pastinya kita semua jangan berhenti untuk meraih ilmu dan jangan juga untuk berhenti untuk kita menagih ilmu. Kerana ilmu adalah satu perkara yang sangat berharga. Ingat untuk tonton Lensa IPT setiap hari Sabtu jam 4.30 petang, kerana kita akan bincangkan, kita akan kongsikan kepada anda perkembangan-perkembangan, aktiviti-aktiviti, info-info yang menarik berkenaan dengan IPT setiap minggu, setiap hari Sabtu jam 4.30 petang. Dan jangan lupa untuk tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di RTM Klik. Nak senang nak mudah tonton kami di Facebook Live. Tonton dan juga share, kongsi bersama rakan-rakan anda di mana jua anda berada. Saya Syairul Islam, selamat menyambut Hari Christmas kepada anda semua yang sedang menyambut. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.